Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Aloysius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 22 Mei 2020. Tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19 di Sabah sehingga 12 tengah hari semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal 338 kes. Kumulatif pesakit sembuh juga kekal 303 orang. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, seramai 30 pesakit masih menerima rawatan termasuk 6 pesakit yang dirawat semula. Sebanyak 9 daerah di negeri ini masih merekodkan kes aktif dengan Kota Kinabalu mencatatkan kes aktif tertinggi iaitu 10 kes. Diikuti Kinabatangan dan Lahad Datu masing-masing 4 kes. Manakala 3 kes aktif masing-masing di Tuaran dan Semporna serta masing-masing 2 kes di Keningau dan Tawau. Sementara 1 kes aktif masing-masing di Kunak dan Penampang. Jumlah kematian kekal 5 kes. Masyarakat di Sabah dinasihatkan agar patuh kepada prosedur operasi standard SOP sambutan perayaan yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung dalam kenyataan media mengingatkan sepanjang tempoh perayaan Hari Raya Puasa dan Keamatan, hanya ahli keluarga serumah dan keluarga terdekat tidak melebihi 20 orang dibenarkan bergantung kepada keluasan rumah. Katanya, aktiviti kunjung mengunjungi, balik kampung, rumah terbuka, berjemaah di masjid atau rumah ibadat, kenduri kendara, menziarah kubur dan tahlil, marhaban dari rumah ke rumah dan berpesta adalah tidak dibenarkan. Datuk Safar berharap dengan pematuhan SOP itu dapat membantu mengurangkan penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti. Solat Jumaat, solat berjemaah, solat sunat tarawih dan takbir malam Hari Raya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah hanya akan dilaksana di masjid dan surau yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah, Jahins. Pengarah Jahins Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata pentadbir masjid dan surau, pegawai masjid serta ahli qariah perlu mengambil serius dalam melaksanakan garis panduan ditetapkan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 dalam kalangan ahli jemaah. Antara syarat ditetapkan, pihak masjid dan surau hendaklah melaksanakan aktivitinya kuman, menyediakan kaunter pendaftaran untuk saringan suhu badan dan cecair pembasmi kuman serta menghadkan ahli jemaah. Bagaimanapun takbir bagi Hari Raya tidak dibenarkan. Menjelaskan perkara ini dalam satu kenyataan media, Datuk Saiful Zaman berkata, garis panduan Jahins juga menetapkan hanya kipas digunakan bagi memastikan pengudaraan secara semula jadi dan saf solat disusun dengan jarak 1 meter. Kesemua ahli dan jemaah turut diwajib menggunakan pelitup hidung dan mulut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Sabah mengumumkan 10 jenis barangan yang tersenarai dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP perayaan Hari Raya Puasa 2020 berkuat kuasa Rabu lalu sehingga 3 Jun depan. Sementara SHMMP perayaan Pesta Keamatan 2020 pula menyenaraikan 11 jenis barangan yang berkuat kuasa 28 Mei hingga 3 Jun. Pengarah KPDN-HEP Sabah Joji Abbas berkata, antara barangan harga terkawal bagi SHMMP Hari Raya Puasa ialah ayam hidup, ayam standard, ayam super, telur ayam grade A, B dan C, daging lembu tempatan, daging kerbau import, kelapa biji dan kelapa parut. Sementara barangan bagi SHMMP Pesta Keamatan pula antaranya ayam hidup, ayam standard, ayam super, kepak ayam, telur ayam grade A, B dan C, daging babi, babi hidup dan daging kerbau import. Joji menyatakan demikian dalam sidang media sempena pelancaran SHMMP Perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan 2020 yang turut dihadiri Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Pung Ming Fong. Mana-mana pihak yang didapati gagal mematuhi peraturan-peraturan skim di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 boleh dikenakan penalti denda RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya
atau di kompaun sehingga RM50,000 bagi individu. Sementara syarikat boleh didenda sehingga RM500,000 atau di kompaun sehingga RM250,000. Menurut Georgie, sebanyak 56 kes salah laku peniaga direkodkan dalam SHMMP bagi 5 perayaan tahun lalu. Ia melibatkan Tahun Baharu Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Deepavali dan Christmas dengan nilai rampasan melebihi RM4,000, kompaun berjumlah RM7,800. Sementara itu, KPDN HEP Tawau telah memeriksa 2,196 premis perniagaan di sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksana sejak 18 Mac lalu. Pemeriksaan itu susulan 32 aduan yang diterima daripada para pengguna di daerah berkenaan. Ketua Penguatkuasa KPDN HEP Tawau Aslani Dabi berkata, hasil pemeriksaan satu premis dikenakan tindakan kerana menaikkan harga pelitup hidung dan mulut. Bercakap kepada pemberita RTM, Aslani turut mengingatkan peniaga agar meletakkan tanda harga berwarna merah jambu ke atas barangan yang disenaraikan dalam skim harga maksimum musim perayaan bagi Aidilfitri dan Pesta Kaamatan. Kegagalan mereka boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Urusan pelanjutan permit visa dan pas kerja yang tamat tempoh sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lalu dikecualikan daripada sebarang denda dan kompaun. Kelonggaran itu diberi bagi membolehkan orang ramai mengatur masa yang sesuai untuk berurusan dengan Jabatan Imigresen Sabah yang belum beroperasi sepenuhnya. Pengarah Jabatan Imigresen Sabah, Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata, hanya 50% pegawai jabatan itu bertugas setiap hari sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB dan selebihnya bertugas dari rumah. Dari segi dasar ataupun peraturan imigresen, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan kemudahan kepada pemegang-pemegang permit, visa dan pas kerja ini supaya mereka itu boleh membuat pembaharuan atau perlanjutan tanpa dikenakan sebarang denda ataupun kompaun ataupun tindakan yang lain. Bercakap kepada RTM, Datuk Dr. Muhammad Sadid berkata pihaknya telah bersiap sedia beroperasi sepenuhnya dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk penggunaan PPE dan penjarakan sosial dalam setiap urusan dengan pelanggan. Ketika ini, perkhidmatan Jabatan Imigresen Sabah hanya dibuka bagi beberapa urusan seperti kaunter pasport, pas, visa, penguatkuasaan dan pekerja asing melibatkan 400 transaksi sehari. Sehubungan itu, Datuk Dr. Muhammad Sadi menasihatkan orang ramai yang berurusan dengan jabatan itu bersabar selain sentiasa mematuhi arahan semasa demi keselamatan semua. Kira-kira 4,000 keluarga terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB dalam kawasan Parlimen Kalabakan mendapat perhatian UMNO bahagian berkenaan. Bantuan berupa pek makanan keperluan asas itu diharap dapat mengurangkan beban penduduk terlibat. Ketua Bahagian UMNO Kalabakan Andi Muhammad Suryadi Bandi yang ditemui pemberita RTM berkata kesempatan ini juga digunakan untuk menyantuni mereka yang kurang berkemampuan ketika bulan Ramadan serta menjelang Aidilfitri. Kira-kira 400 individu menerima juadah itu terdiri pelajar yang merupakan penumpang penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tawau, ibu bapa pelajar, petugas Kementerian Kesihatan, polis serta pekerja lapangan terbang. Sementara itu, di Sandakan, penjawat awam Persekutuan dan Negeri yang bertugas dalam bulan Ramadan ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB mendapat perhatian Adun Dilantik Jafari Waliam dan Jabatan Penerangan Daerah. Sebanyak 1,000 bungkusan juadah berbuka puasa diagihkan sebagai tanda penghargaan kepada pihak berkenaan. Sebelum ini, sumbangan seumpama turut disalurkan kepada anggota penguatkuasa yang bertugas sebagai pasukan pemantau PKP Sandakan. Juadah berbuka puasa diserahkan sendiri oleh Jafari dan Pegawai Penerangan Daerah Sandakan Geraldine Wu Yiwen di lobi Wisma Persekutuan Sandakan. Kira-kira 30 agensi kerajaan persekutuan dan negeri menerima sumbangan ini.
Sementara itu, seramai 300 golongan asnaf di kawasan Dun Gumgum menerima bantuan yang disampaikan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Arunal Sin Taib yang juga Adun Gumgum. Sehingga kini, seramai 8,500 penduduk di kawasan berkenaan menerima bantuan daripada kerajaan. Kemeriahan sambutan Pesta Keamatan yang diraihkan pada bulan Mei setiap tahun kini terpaksa dilupakan demi memastikan usaha memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19 mencapai kejayaan. Namun, penduduk kampung Penapa Kondis dalam daerah Penampang enggan meninggalkan tradisi turun-temurun itu. Mereka sepakat meneruskan Pesta Keamatan dengan pengisian yang mematuhi norma baharu serta tidak bercanggah dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengurusi penganjur Evelyn Arnold berkata, pelbagai pengisian disusun termasuk pelbagai pertandingan yang bermula minggu ini. Menariknya, setiap pertandingan dibuat di rumah masing-masing. Ini termasuk pertandingan makanan tradisi, undur ngadau, landscape dan gubahan sudut halaman rumah. Semuanya dijalankan secara dalam talian dengan penyertaan dihantar dalam bentuk rakaman video atau gambar. Kami percaya yang memang lebih ramai daripada itu akan mengambil bahagian. Ya. Walaupun tidak ada lagi berkumpul di Dewan Raya, kami hanya mengambil video, gambar. Bercakap kepada RTM, Evelyn menjelaskan bagi pertandingan masakan pula, para peserta dikendaki menghantar sedikit sampel makanan yang dihasilkan kepada penganjur untuk dinilai. Beliau yang juga Setiausaha Persatuan Pembimbing Bahasa Kadazan berkata, pemenang akan diumumkan semasa acara kemuncak sambutan yang akan disiarkan secara langsung melalui media sosial 29 Mei ini. Hadiah akan dihantar terus ke rumah pemenang. Sementara itu, penduduk kampung turut menyambut baik inisiatif keamatan norma baharu tersebut. Bagi saya, ia adalah satu inisiatif yang sangat bagus, sangat baik sebab pada masa sekarang ni kebanyakan anak-anak muda masih belum boleh keluar daripada rumah kan, dan saya rasa itu sangat baik untuk dipraktikkan, untuk dimasukkan dalam video dan dipertandingkan. Ngam-ngam lagi ni sekarang ni keamatan. Disebabkan kita dalam PKP, sambutan melalui WhatsApp ini adalah sangat baik sebab kebanyakan budak-budak dan orang kampung sekarang mempunyai telepon dan WhatsApp. Ini merupakan satu yang sangat luar biasa bagi kami dalam norma baharu ini. Jadi kami amat bersyukur kerana dapat bekerjasama. Hubungan kami itu lebih akrab dan kami tidak ada lagi masalah dari segi tidak mengenali satu sama lain. Walaupun tiada sambutan besar-besaran, namun penganjuran aktiviti dengan norma baharu ternyata mampu menyerikan sambutan keamatan sekaligus membuktikan kesungguhan semua pihak memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Nirona Newman untuk RTM. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Alusius Malik, salam sejahtera.